Buletin Didik 19 Mei bersama saya Syafri Izon Wahab. Salam hormat dan salam sejahtera. Malaysia hari ini merekodkan kes harian tertinggi COVID-19 dengan 6,075 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi hantaran di laman Twitter memaklumkan Selangor kekal negeri dengan kes harian tertinggi sebanyak 2,251 kes. Diikuti Johor 699 kes dan Kuala Lumpur 660 kes. Berdasarkan rekod, kes harian tertinggi negara sebelum ini dicatatkan pada 30 Januari lepas dengan 5,728 kes. Kerajaan hari ini mengumumkan Universiti Teknologi Malaysia UTM di Skudai Johor akan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pelaksanaan perintah itu akan berkuat kuasa mulai Jumaat ini sehingga 3 Jun depan. Beliau dalam kenyataannya berkata, sehingga kini 49 kes dikesan daripada keseluruhan 346 ujian saringan yang dilakukan ke atas penghuni di beberapa kolej terbabit, termasuk pusat kesihatan. Kementerian Kesihatan KKM juga melaporkan kadar positiviti yang tinggi iaitu 14.2% serta taburan kes positif serta kontak rapat telah menular di beberapa kolej lain. Selain itu, beliau turut mengumumkan penamatan PKPD di 3 lokasi iaitu Kampung Permatang Tulang Mukim Sebatu, Jasin Melaka dan Kampung Lubuk Katak, Tapah di Perak serta PKPD di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Madai, Kunak di Sabah pada esok. Keputusan itu dibuat selepas mendapati terdapat tren penurunan kes. Seramai 457 pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA akan menjalani ujian saringan COVID-19 secara berperingkat susulan wujudnya jangkitan wabak tersebut dalam kalangan penuntut. Dari jumlah itu, 430 merupakan pelajar di kampus Gong Badak dan 27 pelajar lagi membabitkan kampus Bandar. Sementara itu, ujian ke atas 1,438 kaki tangan universiti akan dibuat secara bersasar. Sehubungan dengan itu, kampus utama UNIZA di Gong Badak diarah tutup selama 14 hari bermula 17 Mei sehingga 30 Mei 2021. Pihak UNIZA telah bertindak secara proaktif dengan mengenal pasti semua kontak rapat kepada staf dan pelajar yang positif. Mereka diarahkan untuk segera menjalani kuarantin kendiri dan maklumat mereka diserahkan kepada pejabat kesihatan daerah yang terlibat. Pelajar yang masih di asrama dan telah dikenal pasti sebagai kontak rapat telah segera dikuarantin dan kesihatan mereka dipantau setiap hari. Pihak UNIZA juga akan memastikan kebajikan pelajar yang berada di ketiga-tiga kampus dijaga dengan baik. Sementara itu, Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, menangguhkan pergerakan semua pelajarnya kembali ke kampus seperti perancangan awal. Keputusan itu susulan peningkatan kes jangkitan COVID-19 di seluruh negara. Keputusan melibatkan 1,979 pelajar yang sepatutnya pulang ke kampus menggunakan bas diurus oleh USIM, dihantar oleh ibu bapa atau waris dan menaiki kenderaan sendiri. Sebelum ini, mereka pulang ke kampung halaman masing-masing sempena cuti perayaan Aidilfitri pada 7 Mei hingga 12 Mei lalu di bawah program pergerakan pelajar. Mengikut perancangan awal, para pelajar sepatutnya kembali ke kolej kediaman dan rumah sewa secara berperingkat bermula hari ini sehingga 28 Mei. Bagaimanapun, pelajar yang pulang menaiki kapal terbang diberi kelonggaran untuk meneruskan perjalanan pulang ke kampus. Manakala pelajar berkeperluan khas yang perlu mengikuti sesi pengkuliahan secara fizikal akan dibenarkan kembali ke kampus bermula 29 Mei mengikut jadual USIM. Mengajar murid berkeperluan khas pastinya satu cabaran buat pendidik dan menuntut kesabaran serta kemahiran yang tinggi. Tidak seperti pelajar biasa, golongan itu memerlukan lebih perhatian, apatah lagi terpaksa melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Kaedah pembelajaran juga berbeza bagi menarik minat mereka mengikuti kelas secara dalam talian.
Berpengalaman selama 10 tahun dalam bidang pendidikan, kini Cikgu Wan Nasuha Wan Hanafi menggalas tanggungjawab mengajar 7 murid pendidikan khas di SMK Pesisiran Perdana, Tangkak, Johor. Dengan situasi pandemik COVID-19 yang melanda dunia, mencurahkan ilmu tanpa perlu bersemuka dengan pelajar berkeperluan khas adalah satu cabaran yang besar. Selain mengajar 5 pelajar bermasalah pembelajaran atau lembam dalam satu sesi, Cikgu Wan Nasuha juga perlu mengajar 2 lagi pelajarnya dalam sesi yang berasingan kerana masalah pembelajaran yang lebih kritikal. Berbanding dengan pelajar normal yang lain, jelas Cikgu Wan Nasuha, dia perlu memastikan pelajarnya selesa dan faham dengan kaedah PDPR supaya sesi pengajaran menjadi lebih mudah. Selain itu, sesi pembelajaran juga terpaksa dipendekkan kepada 1 jam berbanding 3 jam secara bersemuka. Sesi pembelajaran untuk murid peringkat khas ini tak boleh dilaksanakan dalam tempoh masa mengikut jadual yang telah ditetapkan. Kerana ada murid yang salin nota atau baca nota secara perlahan atau lambat. Di rumah, mereka memerlukan bimbingan daripada keluarga. Akan berlaku ahli keluarga mereka ini terpaksa juga menjalani proses PDPR. Tambahan pula, ibu bapa mereka ini bekerja. Jadi, bimbingan kepada murid pendidikan khas ini terbatas. Tambah Cikgu Wan Nasuha, pelajarnya juga perlu diberi lebih masa untuk menyiapkan tugasan. Berbanding pembelajaran secara bersemuka di dalam kelas yang dilengkapi pelbagai alat bantuan pengajaran, pembelajaran dalam PDPR pula amat menitik beratkan suasana tenang dan selesa. Malah ia perlu disertakan dengan bahan yang bergambar dan berwarna-warni bagi menarik minat mereka. Saya tertarik menggunakan kaedah StreamYard kerana saluran StreamYard ini mampu meningkatkan keyakinan pelajar, mampu menarik minat pelajar. Sebab apa? Sebab apabila saya menggunakan kaedah StreamYard, pelajar ini merasakan dia berada di kaca TV. Pelajar ini merasakan dia berada di kaca laptop, di kaca gadget. Jadi apabila muka mereka ini berada di kaca gadget di hadapan dia, jadi inilah dia antara poin yang meningkatkan keyakinan, poin yang boleh menarik perhatian dia, poin yang menarik mereka untuk bersama-sama menjalankan proses PDPR. Meskipun bukan mudah, namun Cikgu Wan Nasuha sanggup berkorban dalam memastikan pelajarnya mendapat pendidikan sempurna. Apa yang lebih penting, guru-guru perlu peka menilai keadaan semasa pelajar-pelajar berkeperluan khas ini agar mereka tidak berasa tertekan, sebaliknya seronok melalui proses pembelajaran. Kadar penggunaan katil di unit rawatan rapi ICU untuk pesakit COVID-19 di seluruh negara sudah mencapai 74%. Bagaimanapun penggunaan katil di ICU di Lembah Kelang lebih kritikal kerana telah mencapai 89%. Melalui kenyataan yang dimuat naik di Facebook, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Kedah, Sarawak dan Negeri Sembilan mencatatkan penggunaan katil COVID-19 ICU melebihi 80%. Hospital COVID-19 telah meningkatkan jumlah katil ICU yang diperuntukkan untuk pesakit dengan mengubah fungsi wad biasa. Peningkatan kes COVID-19 secara mendadak kebelakangan ini memberi tekanan hebat kepada sistem perkhidmatan kesihatan negara. Sehubungan itu, beliau berharap rakyat terus duduk di rumah sekiranya tiada urusan penting di luar. Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, membuat ketetapan baharu jumlah bilangan jemaah bagi solat Jumaat dan solat fardu di semua masjid serta surau di negeri itu. Pengarah JAIS, Datuk Muhammad Syahizan Ahmad berkata, hanya 50 jemaah dibenarkan menunaikan solat Jumaat dan fardu di Masjid Sultan Salehuddin Abdul Aziz Shah, Masjid Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong dan Masjid Pengurusan yang terdiri daripada 23 pentadbir dan 27 jemaah. Manakala bagi masjid institusi dan masjid karyah pula, 23 jemaah terdiri pentadbir sahaja dibenarkan untuk menunaikan solat Jumaat dan fardu 5 waktu secara berjemaah.
Menerusi ketetapan baru ini, aktiviti kuliah dan tazkirah secara bersemuka hanya boleh dilaksanakan di masjid yang dibenarkan dengan ketetapan jemaah solat Jumaat atau solat fardu seramai 50 orang. Ia berbeza ketetapan dibuat jaiz awal bulan lalu, di mana bilangan jemaah untuk solat Jumaat di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dihadkan kepada 500 jemaah termasuk pentadbir. Solat fardu hanya 200 jemaah dan solat tarawih hanya 500 jemaah muslimin serta 100 muslimat termasuk pentadbir. Polis Kota Star meningkatkan jumlah pasukan pemantau kepada 41 berbanding 9 pasukan sebelum ini bagi menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di daerah itu. Timbalan Ketua Polis Kota Star, Superintendent Muhammad Rizwan Saleh berkata, seramai 272 anggota dan pegawai daripada pelbagai agensi digerakkan bagi pemantauan setiap prosedur operasi standard SOP pelaksanaan PKPD. Hanya 2 sekatan jalan raya SJR ditempatkan melibatkan laluan keluar dan masuk di Plaza Tol arah Alor Utara. Manakala di sempadan antara daerah, 5 kawasan dikenal pasti untuk menempatkan pusat pemeriksaan. 41 pasukan pemantau ini termasuk dengan penugasan Snapchat. Yang mana Snapchat ini kita akan jalankan berdasar kepada maklumat-maklumat awam yang akan kita perolehi dan yang telah pun kita perolehi dan mengikut masa-masa yang sesuai di lokasi-lokasi yang sesuai. 8 laluan tikus juga katanya telah dikenal pasti dan akan ditutup secara berperingkat. Beliau ditemui selepas melakukan pemantauan di SJR Plaza Tol Alor Utara malam semalam. PKPD di Kota Star membabitkan 28 daripada 32 mukim di daerah itu berkuat kuasa hari ini sehingga 1 Jun. Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua pendidik di SMK Kubang Krian. Guru, engkau bagaikan pelita di tengah kegelapan. Engkau bagaikan cahaya pagi. Engkau memberi penerangan dalam hidupku. Terima kasih, Cikgu. Peribahasa begitu signifikan dalam pengajaran bahasa. Namun tidak semua murid-murid mampu mengingati peribahasa yang ada. Bagaimanapun Cikgu Ahmad Safar Mandolah ada cara yang lebih kreatif dengan memperkenalkan formula peribahasa semut bagi meningkatkan keupayaan berbahasa anak didiknya. Menurut Guru Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Kenering, Gerik Perak ini, formula berkenaan nampak ringkas dan comel sahaja, namun memberi kesan yang besar kepada murid, terutamanya di sekolah kebangsaan. Peribahasa semut yang saya perkenalkan terdiri daripada 10 perkataan yang harus diingat oleh murid-murid. Antaranya, semut sesal kais isi kacang, berak melentur au di bukit. Semut menghurung gula, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Isi dengan kuku, kacang lupakan kulit, berak sama dipikul ringan sama dijinjing, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Aur dengan tebing, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Perkataan yang diperkenalkan itu mempunyai kaitan dengan peribahasa yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 4 hingga 6. Menghafalnya sangat senang kerana mereka hanya perlu menggunakan 10 jari yang ada. Selepas murid menghafal 10 perkataan ini, mereka terus didedahkan dengan peribahasa lengkap. Sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan semula, Cikgu Ahmad Safarman pernah meluangkan masa mengajar tuisyen khusus untuk murid-muridnya yang dari keluarga berpendapatan rendah B40. Ia bagi memastikan murid-muridnya benar-benar memahami apa yang diajar di sekolah dan tidak keciciran. Saya ingin membantu mereka yang
tercicir kerana kita menghadapi COVID-19 dan murid-murid berada terlalu lama di rumah. Jadi mereka tidak dapat meneruskan pembelajaran dengan baik. Jadi saya mengambil pendekatan ini untuk sama-sama membantu dan menyumbang serta mengisi masa lapang yang terluang murid-murid itu sendiri. Idea bijak pasukan perubatan di sebuah hospital di Krabi, Thailand bergetar menggunakan kereta mainan kawalan jauh untuk menghantar ubatan dan makanan yang dilihat mampu mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 dalam kalangan pekerja. Uniknya, kereta kawalan jauh itu bukan canggih seperti yang disangkakan, tetapi hanya sekadar kereta mainan kanak-kanak. Video berkenaan tular di media sosial sehingga mendapat pujian daripada pakar-pakar perubatan seluruh dunia. Penggunaan kereta alat kawalan jauh ini juga disifatkan satu kaedah yang bijak, jimat serta praktikal. Kaedah berkenaan nyata mengurangkan stres pekerja yang terpaksa menggunakan pakaian PPE sekian lama. Talian internet turut dipasangkan bagi memudahkan urusan komunikasi dengan pesakit. Hi, we are from PPKI SMK Kinabalu Sabah. Selamat Hari Guru. Semua cikgu, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Saya dari Sekolah Kebangsaan Pedas. Saya mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru dari Malaysia. Bersedia untuk meneruskan perjuangan. Pastinya satu kelegaan buat skuad Harimau Melaya selepas ujian calitan kedua sebelum terbang ke Dubai untuk mengharungi baki perlawanan kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 adalah negatif. Skuad bimbingan Tan Cheng Ho itu dijadual berlepas esok. Meskipun sudah menjalani ujian calitan pertama bagi menyertai gelembung latihan, satu lagi ujian perlu dilakukan skuad Harimau Melaya, memandangkan keputusan yang diperolehi sebelum ini hanya untuk tempoh 72 jam sahaja. Dan lebih daripada itu, ia bagi memenuhi syarat untuk perjalanan ke luar negara dengan ujian dilakukan di Hotel Penginapan Pasukan di Kuala Lumpur. Harimau Melaya berlepas ke Dubai esok bagi mengharungi baki 3 perlawanan dalam kumpulan G menentang tuan rumah Emirat Arab Bersatu 3 Jun, Vietnam 11 Jun dan Thailand 15 Jun. Selepas 5 perlawanan, Malaysia kini di tangga kedua mengumpul 9 mata, dipisahkan 2 mata di belakang Vietnam. Bagaimanapun masih belum ada keputusan rasmi apakah akan berlaku perubahan mata selepas penarikan diri skuad DPR Korea. Manchester United sah bergelar naib juara Liga Perdana Inggeris musim ini. Meskipun sekadar mencatat keputusan seri 1-1 menentang Fulham. Itu pun atas bantuan Chelsea yang menewaskan pencabar utama United, Leicester City 2-1 yang masih berpeluang ke tangga kedua jika menundukkan Chelsea. Mendahului menerusi jaringan Edison Cavani pada minit ke-15, United gagal mengekalkan kelebihan itu apabila Joe Bryan menyumbat gol penyaman Fulham pada minit ke-17. Keputusan seri pasti menghampakan hampir 10,000 penyokong The Red Devils yang dibenarkan kembali memasuki Old Trafford selepas 14 bulan perlawanan berlangsung dalam stadium kosong. Kekecewaan itu bagaimanapun terubat apabila Chelsea menewaskan Leicester City 2-1 pada satu lagi perlawanan. Dengan 71 mata berbaki satu perlawanan, United tidak mampu dicabar lagi untuk bergelar naib juara Liga Perdana Inggeris musim ini. Sementara itu, beraksi di arena sendiri, Chelsea mendahului 2 gol menerusi Antonio Rudiger dan sepakan penalti Jorginho. Jaringan Kelechi Iheanacho sudah terlewat buat Leicester untuk mengubah keputusan.
Sokongan padu turut diberikan penyokong Chelsea di Stamford Bridge dan pastinya kemenangan yang cukup bermakna buat Chelsea selepas dikecewakan Leicester pada perlawanan akhir Piala FA minggu lalu. Chelsea kini berpeluang untuk menamatkan musim ini di kedudukan ketiga di belakang Manchester City dan Manchester United. Aksi Serie A, Torino terselamat daripada penyingkiran selepas mengikat Lazio dengan keputusan seri tanpa jaringan. Torino turut berpeluang untuk memecah kebuntuan. Bagaimanapun percubaan Antonio Sanabria terkena tiang gol. Pemain Lazio Immobile pula mempersiakan sepakan penalti. Penghujung perlawanan, Torino sekali lagi diuji. Nasib nyata menyebelahi mereka apabila tandukan Manuel Lazzari terkena tiang. Kelegaan buat Torino untuk kekal dalam Liga Utama musim depan. Gaya bebas peluncur salji Perancis, Conduite Sauvax mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Syafri Zan Wahab. Salam hormat. Assalamualaikum.